亲爱的姐妹们，平安！我们又再次见面，我们来唱一首诗，Kau Ju Sila. Ibu-ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di YouTube ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, Sandar Tuhan bersuka cita. Apakah kita masih bisa bersuka cita di dalam keadaan seperti ini? Terus terang saja, kalau bersandar kekuatan sendiri tidak mungkin ya. Tetapi jangan lupa kita bersuka cita bersandar kepada Tuhan, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa surgawi kita. Mari kita angkat puji-pujian, Sandar Tuhan bersuka cita.姐妹们平安，今天我们来读以弗所书第4章第29节。以弗所书第4章第29节，我会对言语一句也不出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人的益处。Ibu-ibu sekalian, salam sejahtera. Hari ini mari kita membaca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 刚才读的经文告诉我们，不要说肮脏的话，乃要说好话。这里提到的肮脏污秽，意思就是腐烂，通常用在腐烂的鱼或者腐烂的水果。污秽的原语不是喋喋不休、一直说话，而是指各种各样没有用的言语。凡是对别人没有用的东西，恶言恶语，都可以点火烧起来，能够伤害别人的生命。很多时候，我们嘴里面不知不觉冒出很多没有用的话，尤其是在我们情绪激动的时候。
Ayat yang baru saja saya baca tadi memberitahu kita untuk tidak mengatakan hal-hal kotor, tetapi mengatakan hal-hal yang baik. Kata kotor di sini berarti busuk dan biasanya dipakai untuk ikan yang busuk dan buah yang busuk yang tidak baik. Yang dimaksud di sini bukanlah perkataan-perkataan biasa, tetapi segala macam perkataan yang tidak berguna, segala sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama buat orang lain. Perkataan yang jahat dan buruk, yang bisa menjadi mulainya menyala api yang bisa melukai, membakar, dan menghanguskan hidup orang lain. Seringkali tanpa sadar, ada banyak kata yang tidak ada gunanya yang keluar begitu saja dari mulut kita. Lebih-lebih kalau kita sedang emosi. 肮脏污秽的话包括诽谤、损害别人名誉、为目的故意散播不符合事实的言论，包括对别人负面的谈论。言语辱骂就是某人因为被愤怒控制而说出很刺耳的话。谎话就是说不真实的事情。还有其他的例子。印尼有一只术语，你的嘴巴就是你的老虎，意思就是提醒我们说话要小心，因为不好的言语会好像老虎扑向它的猎物一样，对我们是不利的。Yang termasuk dengan perkataan kotor diantaranya adalah fitnah, yaitu perkataan yang tidak didasari kebenaran, yang sengaja disebarkan dengan tujuan menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang. Gosip, yaitu perguncingan atau obrolan negatif tentang orang lain. Ada juga caci maki, yaitu kata-kata kasar yang diucapkan seorang karena sedang dikuasai oleh kemarahan. Kata-kata dusta atau bohong, mengatakan yang tidak benar, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam bahasa Indonesia, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kita perlu hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan, karena ucapan yang tidak baik dapat berbalik menyerang kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. 保罗不但教导基督徒停止说没有用的话，他还教导我们应该要说好话。好的言语有几个特点。第一，好话的目的是为了造就、建立别人。基督徒在基督里面一同成长是非常重要的。每一个信徒都有自己应当扮演的角色。一从之意就是要在言语上说出造就建立人的话。有人说，种树种花草的人，如果对树木花草说好话，树木花草就长得很好，长得漂亮。姐妹们有这个经历吗？ Paulus tidak hanya mengajar orang Kristen untuk berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna, tapi dia juga mengajar kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Perkataan yang baik mempunyai beberapa ciri. Ciri pertama,
Tujuan perkataan yang baik adalah untuk membangun orang lain. Sangat penting buat orang Kristen untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Setiap orang percaya punya perannya masing-masing. Salah satunya adalah mengucapkan kata-kata yang bisa membangun orang lain. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang menanam pohon dan bunga akan tumbuh dengan baik dan indah jika mereka mengatakan hal-hal yang baik kepada tumbuh-tumbuhan itu. Apakah ibu-ibu punya pengalaman seperti ini? 同样的，从我们嘴巴里面说出来的话，也会影响我们的生活。如果我们经常说好话，我们的身体和周围的人就会健康、长寿、美好。相反的，如果我们经常说肮脏污秽的话，我们的身体会受到亏损、生病，我们的心也常常难过。因此要小心，因为我们自己和对别人说的话，会在不知不觉中被吸收、被储存起来。从长远来看，我们的生活会产生不好的影响。Sama seperti itulah, perkataan yang keluar dari mulut kita akan mempengaruhi kehidupan kita jika kita sering mengeluarkan perkataan yang baik. Maka tubuh kita dan orang-orang lain di sekitar kita pun akan sehat, panjang umur, juga akan mengalami kebaikan. Sebaliknya, kalau kita sering mengeluarkan kata-kata kotor dan jorok, maka kita pun akan mengalami kerusakan dalam tubuh, sakit penyakit, dan hati kita juga akan sering susah. Karena itu, hati-hatilah. Sebab apa yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar itu akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka waktu panjang itu akan berdampak buruk pada kehidupan. 怎么样借助言语来建立别人呢？要确定我们说的话是正面而不是负面的话，同时还要思考我们要说出的话，而不是随便说自己想说的。所以，在说话之前，应当仔细先想一想。很多时候，我们随便说出自己想要说的，没有好好的先思想这一句话重要不重要，需要不需要说呢？所以在说话以前以及说话的时候，需要祈求圣灵的帮助，才能够说好话，说有用的话。Bagaimana membangun orang lain melalui kata-kata? Pastikan bahwa apa yang kita katakan adalah perkataan positif, bukan negatif. Pada saat yang sama, kita juga harus memikirkan kata yang akan kita ucapkan. Bukan hanya mengatakan apa saja yang kita mau katakan, kita katakan. Jadi, sebelum bicara, kita harus pikir matang-matang. Seringkali kita hanya mengatakan apa yang ingin kita katakan tanpa berpikir lebih dulu. Kalimat ini penting atau tidak? Apakah kita perlu mengatakannya? Jadi, sebelum dan waktu kita berbicara, kita perlu berdoa mohon bantuan Roh Kudus supaya kita dapat mengatakan
perkataan yang baik dan selalu berguna. 好对言语第二个特点就是说出符合对方听的人的需要。在印尼文的圣经翻译成为在需要或者必要的时候，在我们的周围有很多人需要爱心的话，正确而不论断鼓励的话，而不是强迫指导的话，而不是教训的话。有的时候给人一个招呼或者是问候，对某一些人已经很有价值。Ciri kedua dari perkataan yang baik adalah bicara sesuai dengan kebutuhan orang yang mendengarkan. Alkitab dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi di mana perlu, bila diperlukan, di mana perlu. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kata-kata kasih, kata-kata yang benar, tidak menghakimi, kata-kata yang memberi semangat, bukan memaksa orang, kata-kata yang memberi bimbingan, bukan menggurui. Bahkan sekedar mengucapkan salam, menyapa, menanyakan kabar seseorang, itu sudah sangat berarti bagi sebagian orang. 好的言语的第三个特点是给对方带来祝福和恩典。基督徒的生活应该充满恩典与慈爱，因为我们是靠神的恩典得蒙成就。因此，对蒙恩的人来说，说出上帝恩典的话，应该不会很难。这样别人也可以体验到神的恩典。我们的话不仅仅是在造就和满足别人的需要，而且要带着恩典的福音。我们说的话应该与福音的价值相称，没有骄傲，没有论断，不会伤害人或者贬低别人，充满爱心与仁慈，帮助别人，能够像主耶稣基督。愿圣灵帮助我们。无会的言语一句也不出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人的益处。Amin. Ciri ketiga dari perkataan yang baik adalah akan membuat pendengarnya memperoleh kasih karunia. Kehidupan orang Kristen seharusnya dipenuhi dengan kasih karunia, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, seharusnya tidak sulit bagi mereka yang telah menerima kasih karunia untuk mengucapkan kata-kata kasih karunia Tuhan. Dengan cara ini, orang lain juga bisa mengalami kasih karunia Allah. Kata-kata kita tidak hanya membangun dan memuaskan kebutuhan orang lain, tapi juga membawa Injil kasih karunia. Apa yang kita harus katakan harus sesuai dengan nilai Injil. Tidak ada kesombongan, tidak ada penghakiman, tidak menyakiti atau meremehkan orang lain, penuh kasih dan kebaikan, membantu orang lain menjadi lebih seperti Tuhan Yesus Kristus.
biarlah Roh Kudus membantu kita. Sekali lagi dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. 我们谢谢黄传道给我们传讲的信息。Kita bersyukur kepada Guru Injil Yunita yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita harus menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan saja harus suci di dalam perbuatan kita, tetapi juga di dalam tutur kata kita. Harus mengeluarkan kata-kata yang bisa membangun orang, bukan kata-kata yang menjatuhkan orang. Mari kita angkat satu puji-pujian, suci sampai selamanya. 我们来唱一首诗歌，成为圣洁。Setelah itu nanti ada kesaksian dari Guru Injil Yunita. Saya bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin hidup saya sampai sekarang ini. Ada banyak tantangan, tapi ada juga hal-hal yang membuat saya bersyukur dan bersuka cita. Dengan situasi COVID-19 yang semakin parah, khususnya di Jakarta, setiap hari di WA saya mendapat berita mengenai si ini meninggal, si itu meninggal, atau kenalan-kenalan saya punya saudara, mereka kena COVID dan sedang berusaha untuk dapat perawatan. Dari situ saya dan beberapa teman saya berpikir, sepertinya kita semua masing-masing tinggal tunggu waktu kapan dapat giliran untuk kena COVID. Dan kalau kena, kita tidak tahu akan seperti apa. Hal ini betul-betul jadi peringatan buat saya untuk siap sedia kapan waktu Tuhan panggil saya. Tapi bukan berarti hidup saya hanya terus jadi khawatir, melainkan tetap bersyukur ketika bangun pagi, Bapa Surgawi masih kasih oksigen gratis, masih bisa bernafas dengan baik, tidak perlu tabung, tanpa troli, tanpa selang, tidak perlu refill. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup sehari lagi bagi Dia. Ini ingatkan saya dengan Mazmur 150 ayat 6.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 感谢神带领我的人生到今天，虽然有很多的挑战，但是也有很多感恩的事。最近常常听见许多的消息，这个人生病，那个人进医院，有一些是我们所认识的人，所以我跟我的朋友有这样的感想：什么时候也许会轮到我们？让我们能够做好准备，这不是消极的，那是叫我们要做心理的准备。但是这也并不是说我们就天天在担心当中，还有很多事是应该感谢的。每天早上能够起来，有生命，有免费的阳光，免费的氧气，不必轮椅，身体没有插很多的管子，这都是非常感谢的。这就让我想起诗篇150篇第6节说：凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。有时想平安如江河平游湾，有时已悲伤是浪滚，不论何环境，我已蒙主引领，我心灵的安宁，我心